Menarik 10. Tidak sebagaimana gadis lain, Nadia Hairunisa Yusof mengakui bidang penternakan sudah sebati dengannya. Apatah lagi dia merupakan generasi keempat dalam keluarga yang bergelar penternak. Walaupun pada mulanya ada yang agak skeptikal dengannya, namun lama-kelamaan masyarakat, khususnya komuniti yang terlibat dalam bidang penternakan, dapat menerimanya dengan baik. Menceritakan permulaannya berjinak-jinak dalam bidang penternakan, Nadia berkata dia seringkali mengikuti ayahnya ke kandang sejak berusia 5 tahun menyebabkan cintanya terhadap haiwan semakin bercambah. Selain seekor kerbau merah jambu itu, Nadia dan keluarganya menternak 70 ekor kerbau, 60 ekor lembu, 17 ekor kambing dan 15 ekor rusa. Bermula dengan minat mengumpul koleksi patung permainan pelbagai watak dari seluruh dunia, kini Sabri Hussein melangkah lebih jauh ke hadapan dengan menghasilkan kostum karakter adiwira filem kegemarannya. Ternyata percubaan julung kalinya berhasil. Beliau menggunakan bahan Eva foam berkualiti tinggi bagi menghasilkan kostum Batman. Sabri mengambil masa 2 bulan untuk menyiapkan kostum berkenaan dan yang lebih memuaskan hatinya, penghasilannya mendapat pujian banyak pihak. Beliau berjaya menghasilkan 5 kostum adiwira hanya selepas 6 bulan menceburi bidang berkenaan. 5 watak adiwira itu ialah Batman, Iron Man Mark 7, Captain America, Deadpool dan Tiger Man. Dengan keadaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada ketika ini, segala perasaan rindu buat keluarga yang jauh di mata perlu dipendam buat seketika. Apatah lagi bagi ibu bapa yang berjauhan dengan anak-anak cucu, perasaan rindu dan sunyi itu bercampur. Sama seperti perkongsian video oleh Irene Yusof di aplikasi TikTok yang memperlihatkan bapanya menangis kerana terlalu merindui cucunya. Menurut Irene, dia yang baru sahaja pulang dari pasar terkejut melihat abahnya menangis dan berkata bahawa dia merindui cucunya. Demi kebajikan 156 pekerja dan kelangsungan operasinya, Duyung Marina and Resort DMR mengambil inisiatif mewujudkan gerai nasi bajet RM3 untuk menjana pendapatan sampingan. Resort 4 bintang milik Kerajaan Negeri Terengganu yang terletak di Pulau Duyung itu mula membuka operasi gerai itu berhampiran Jambatan Sultan Mahmud di Terengganu pada Khamis lepas yang menawarkan aneka lauk berbeza setiap hari. Pengurus Besar DMR Wan Muhammad Faizul Wan Abbas berkata, ia adalah satu langkah drastik dan proaktif DMR agar tidak terlalu bergantung kepada perniagaan teras, iaitu jualan bilik penginapan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 ketika ini. Seorang warga Indonesia, Syaifullah, pernah bekerja selama 10 tahun di Malaysia, sangat tertarik dengan keenakan nasi lemak sehingga menjalankan perniagaan makanan itu di negaranya. Selain itu, dia menjadi orang tengah untuk menyampaikan sedekah nasi lemak daripada puluhan warga Malaysia, Singapura, Brunei dan United Kingdom kepada masyarakat Indonesia pada setiap Khamis serta Jumaat. Menurutnya, pada hari pertama berniaga di hadapan sebuah sekolah, dia tidak menyangka jualannya mendapat sambutan sangat menggalakkan. Katanya lagi, biarpun baru beberapa bulan berniaga, kini dia dalam perancangan untuk membuka sebuah lagi cawangan dalam masa terdekat berikutan sambutan menggalakkan. Menarik 10. Seorang penghantar makanan Foodpanda di Thailand terpaksa bersampan bagi menghantar makanan kepada sekumpulan lelaki yang sedang memancing di tengah sungai Bang Pakong di Thailand. Dengan memakai t-shirt berwarna merah jambu Foodpanda dan berhelmet, gambarnya yang gigih mengayuh sampan bagi memastikan makanan sampai di tangan pelanggan menjadi tular di media sosial. Menurut penghantar makanan tersebut, dia pada mulanya tidak mengetahui bahawa pesanan yang diterimanya itu perlu dihantar kepada pelanggan yang berada di tengah sungai. Bagaimanapun, penghantar makanan berkenaan tidak menerima bayaran tambahan atas kesungguhannya itu.
Puluhan ribu polis terpaksa dikerahkan ke seluruh India untuk berkawal ekoran tunjuk perasaan oleh petani yang membantah pelan reformasi pertanian kerajaan. Sebanyak 10 stesen metro ditutup di pusat bandar New Delhi di mana traktor berhimpun bulan lalu sehingga keadaan bertukar menjadi ganas, manakala ribuan polis dikerahkan berkawal selain mengadakan sekatan di persimpangan utama. Berikutan itu, Kesatuan Petani menggesa protes diadakan di sekatan jalan raya di seluruh negara sebagai langkah baharu. Penyokong memenuhi puluhan jalan dan pondok tol selama 3 jam di beberapa negeri tetapi tiada kejadian tidak diingini dilaporkan. Seorang lelaki berusia 91 tahun terkejut dan gembira apabila mengetahui bahawa seseorang telah mengembalikan dompetnya yang telah hilang lebih dari 5 dekad yang lalu di Antartika, lapor Indian Express. Ahli meteorologi Tentera Laut Amerika Syarikat, Paul Grisham, menghabiskan waktu selama setahun untuk memantau keadaan cuaca di benua dingin itu pada tahun 1967. Setelah 53 tahun berlalu, dompetnya telah ditemui oleh Stephen Dicato yang bekerja untuk sebuah agensi yang melakukan penyelidikan topi salji di Antartika dan Bruce Mackey yang bekerja di Yayasan Indiana Spirit of 45. Menerusi laporan Rose Story, dompet yang dijumpai itu masih mengandungi kad pengenalan Tentera Laut Grisham, lesen memandu dan penyataan pemotongan cukai. Seekor anjing terselamat daripada dibaham harimau bintang walaupun terkurung bersama hampir 7 jam di kampung Bilinele, Karnataka, India. Portal English Jagran melaporkan kejadian itu berlaku selepas harimau bintang mengejar anjing itu sehingga kedua-duanya terkurung dalam tandas. Kewujudan haiwan itu disedari ketika seorang wanita cuba membuka pintu tandas jam 9 pagi dan ternampak ekor harimau bintang berkenaan. Menerusi video yang tular itu, kelihatan anjing dan harimau bintang itu duduk di satu sudut bertentangan antara satu sama lain dalam jarak yang dekat. Pelik tapi benar, itulah yang terjadi apabila sebuah perkampungan di Indonesia dilanda banjir air berwarna merah. Ia terjadi selepas banjir melanda sebuah kilang batik pada Sabtu. Malah insiden itu turut menjadi tular di media sosial. Ribuan pengguna Twitter berkongsi gambar dan video kampung jenggot di Bandar Pekalongan di Jawa Tengah yang tenggelam dengan air berwarna merah sehingga ada yang menggelar ia sebagai darah. Banjir darah itu berlaku kerana warna batik, namun ia akan hilang apabila bercampur dengan air hujan. Menarik 10.